Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semacam biasalah, pada waktu tengah-tengah hari ataupun hula ke petang dari pukul 2 setiap hari sampai pada pukul 3.30. Nah, maka di sini ni panggil Chong Al-Huda channel ni kita ada muzakarah dan ilmu agama. Maka kita ni gilelah daripada hari ke hari. Maka sebagaimana kemarin dah babo kita basuh bampa, dan maka basuh ni ya panggil setiap hari Selasa. Nah, maka dia baca kitab muzakarah dengan kita. Dan panggil setiap hari Rabu ni dan hari panggil saya sendiri. Dan panggil apa ni lepas pada tu pula esok hari Khamis, setiap hari Khamis ni panggil babak karim kita cakuah. Dan hari Jumaat dan hari panggil pemakngah yah dan kita, dan hari Sabtu tu panggil tu Imam Hakim, dan hari Ahad tu panggil babak An-Nur, dan hari Senin setiap hari Senin tu Maulana Qaddafi kalau lah dia tu luar. Kalau gitu setiap hari dalam masa yang begini ni dan dalam penuh seminggu ni kita ada muzakarah ilmu agama daripada panggil apa mata pelajaran kepada pelajaran. Maka ada dengan bentuk tazkirah, ingat mengingat, nasihat, dan ada dengan bentuk baca kitab. Maka semua tu tak lain tak tidak dan supaya kita dapat ilmu agama, supaya kita boleh guna dalam hidup kita, boleh betul jalannya kita kepada akhirat, dan boleh baki kesalahan kita jika ada yang telah lepas mari dah. Dan mudah-mudahan kita boleh ubah diri kita, boleh ubah cara hidup oleh keluarga kita, boleh ubah sikit sebanyak masyarakat kita daripada hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan maka harapan kita yang paling besarnya masa depan nanti, masa kita tua, jikalau kita umur panjang tu hampir umur kita, di masa anak kita ataupun cucu kita, masyarakat kita baik. Masyarakat kita ni ada manusia-manusia lelaki dan perempuan yang berebut berlama bertewah beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita. Dan maka alhamdulillah, dan kita mula mengada menumbuh Chong Al-Huda yang lepas mari. Maka alhamdulillah boleh kata sangat-sangat baik sambut daripada panggil apa muslimin muslimat, para ibu dan bapa di tempat kita sini. Dan siapakah boleh dengar, dan siapa ke golok, siapa ke sebaya, dan siapa ke cenok, dan siapa ke kata-kata, dan ikut panggil apa bersama kita. Itu dia. Maka insya-Allah harapan kita Chong Al-Huda channel ni akan jadi pintu yang baik untuk masyarakat kita bertanding 3 wilayah ini insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maklum dah saya ni setiap hari kitab, iaitu kitab An-Nasaih Al-Imaniyah. Kita panggil bui nasihat kepada kita yang bersangkut paut dengan agama. Bagaimanakah kita nak hidup? Bagaimanakah kita nak berjaya dalam hidup dunia dan akhirat? Maka para ibu dan bapa, saudara-saudari muslimin muslimat, kita manusia ni panggil satu benda yang ada pada kita ialah sifat lalai.
Nah, itu dia. Maka daripada masa ke masa ni kita berhajat kepada orang yang mengingatkan kita. Mari buat berita khabar, mari gerak kita, mari nasihat kepada kita. Itu dia. Dia tak begitu kat kita ni, lalailah, terlupa. Maka terlupa benda baik. Terlupa akhirat ni, dia panggil apa? Daripada bala yang paling besar. Terlupa akhirat. Kita ni kena buatlah. Tak kira lah buatlah apa-apa benda, yang penting kita tak terlupa pada akhirat. Maka dengan tak terlupa ni lah yang dia panggil apa, menolak kita buat kita tu berasa takut nak buat dosa, yang menolakkan kita berasa semangat nak buat dia panggil pahala buat kebajikan, supaya jadi bekal bagi kita. Dan apabila kita kembali berjumpa Tuhan nanti, maka kita akan dapat balasan yang paling baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sambung daripada tempat yang kita buti pada minggu yang telah lepas. Nah, itu dia. Jadi kita ulas sikit sebanyak supaya we ada ikatan, ada hubungi dengan pelajaran yang kita ambil, yang kita akan baca pada hari ini. Jadi kita ulas sikit minggu lepas tu. Nah, itu dia. Jadi pengarang kita ni dia kata, ambil tahu olehmu wahai saudaraku yang dikasihi, bahawa bagi kamu ni salah satu daripada dua tempat. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka iman syurga, iman neraka. Itu dia. Dan belum pada tu ia mengingat kepada kita bahawa kita ni tak dapat tidak, dan hiduplah kita nak hidup lagu mana, tapi ingat kita tak lepas daripada mati. Kita kena berjumpa dengan mati pada suatu hari. Dan kita kasihlah ke sesiapa yang kita nak kasih, nak cinta, tetapi kita kena pisah dengan dia. Kita kena becek, kena tinggal dia. Emo kita tinggal dia dulu ataupun dia tinggal kita dulu. Emo kita tinggal anak kita ataupun anak tinggal kita. Emo kita tinggal isteri kita ataupun isteri tinggal kita. Emo kita tinggal ibu dan bapa kita ataupun ibu bapa kita tinggal kita. Tapi tinggal tu mesti. Itu dia. Sebab di dunia ni Tuhan tidak tulis kekal bagi sesiapa di kalangan manusia. Sebab tu tulis nabi-nabi. Walau nabi sekalipun tak ada siapa kekal. Walau umur panjang cara mana pun dia akan berjumpa dengan mati. Tulis Nabi Nuh para ibu bapa. Bagaimana umur dia? Panjangnya hampir-hampir 1000 umur dia. Tetapi walau begitu pun dia panggil mati, meninggal dunia. Kerana kita semua ni Tuhan buat kita, hantar kita ke alam dunia ni tempat cuba, tempat periksa. Maka ada manusia yang najah dan yang lepas periksa, maka akan masuk syurga, maka betul-betul kekal selama-lamanya. Dan ada di sana manusia yang dia panggil periksa tak lepas, jatuh, maka dia akan masuk neraka di akhirat, maka celaka wal'iyadzubillah. Minta berlindung, minta selamat. Maka mula kita dia panggil pelajaran kita pada hari ini. Jadi dia kata, "Tsumma alam akhil habib." Kemudian ambil tahu olehmu saudaraku yang dikasihi, "An imtithala ma umirta bihi wajtinaba ma nuhita anhu mutawaqqifun ala ilmin sahihin fi kaifiyatil ada'i wal ijtinab hatta yakuna sahihan ma'juran maqbulan 'inda Allah Ta'ala." Dia kata, ambil tahu saudaraku yang dikasihi. Jadi minggu lepas saudara semua, jika kita ingat, jadi dia ni dia panggil syurga tu duk dia dapat dah. Kita kena amal, kena ia terhati dia amal soleh. Itu dia. Maka sambung dari situ, dia kata, maka kita nak buat amal baik ni, amal soleh ni, hak tu, dan kita nak tinggal amal jahat hak Tuhan larang ni, maka buat hak Tuhan suruh pun baik, hak Tuhan larang pun baik. Dia terhenti di atas ilmu. Dia orang panggil apa, ia ada hubung kait dengan ilmu yang betul. Maka dengan ilmu ni lah kita tahu cara nak buat hak Tuhan suruh. Sebangi apa, dengan betul sempurnanya. Dan dengan ilmu agama ni lah kita boleh tinggal, kita tahu kata hak mana maksiat. Maka kita nak tinggal lagu mana. Itu dia. Supaya apa? Supaya dengan ilmu ni lah apabila kita buat,
dan kita dapat pahala dan dapat balasan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu ni lah kita boleh tinggal sebetul-betul, tinggal kena dengan Tuhan kehendak daripada segala dosa hak Tuhan larang kita. Tu dia. Kemudian dia kata wal amalu bidunihi anaun wa abathun wa mardudun. Dan bermula amalan, tak kira lah amalan apa daripada amalan baik. Apabila seorang di kalangan kita dia beramal dengan tak ada ilmu ni, maka penat, letih, sia-sia dan tak diterima. Maka ni lah rugi sekali. Jadi kita buat, kita letih, kadang-kadang kita habis duit. Misalnya kita lagi buat haji, repang susah payah lagi, kena tinggal kampung tepat, kena makan ni bukan makan ni kita. Dia makan ni Arab, kena orang tu tak boleh makan. Tu dia susah. Dia tinggal tempat terbang hidup tempat orang. Dan udara pun lain, makan ni pun lain, berkecek bahasa pun lain. Tapi gi juga kita. Dan habis pula harta benda, penat letih cukup genap. Tu dia. Tapi duit habis, dah penat letih, susah payah, tiba-tiba tak diterima. Maka letih perih kita. Duit habis perih. Dan orang panggil tak boleh apa. Jadi kita pergi ni, dan kita rela gerbang harta kita, gerbang tenaga orang kita, susah payah kita, supaya kita nak dapat pahala. Tiba-tiba tak dapat pahala. Kalau gitu, hak kita buat semua tu 40 hari yang kita pergi pada galik ni enggak, orang tempat kita sini pergi 40 hari sana. Maka letih perih. Duit pun habis. Bukan sikit, ratus-ratus ribu. Tu dia. Jadi tu sebagai contoh. Zakat pun suka zakat. Keluar tak kena. Tak dia panggil beri kepada orang yang tak boleh terima misalnya. Ataupun tak ada niat. Tak tahu cara dia panggil nak keluar zakat hak betul. Maka keluar zakat banyak kadang-kadang beratus ribu, kadang-kadang kena orang banyak sampai berjuta keluar zakat. Tapi tak kena, tak diterima. Jadi duit habis sia-sia, habis free. Tak dapat pahala apa-apa. Dan jika tak ada pergi qada, tak pergi keluar pula zakat, maka diseksa di akhirat kelak. Padahal duit kita beri dah. Tu dia. Kalau gitu rugi, sangat-sangat rugi. Lagi pula misal kita puasa. Kita puasa. Kita buat daripada masuk waktu subuh. Dah sampai orang maghrib. Panjang 14 jam. Dah kena tempat 15 jam, 18 jam, ada macam-macam. Tapi tempat kita sini ni 13 jam atau 14 jam. Lebih kurang kita kata. Kita buat tinggal makan, tinggal minum. Orang panggil tinggal benda-benda hak kita nak. Orang panggil sedap-sedap hak kita dah biasa buat belum daripada tu. Tujuannya nak lepas daripada dosa, sebab Tuhan fardu dia tak buat dosa. Dan dosa besar pula. Tu dia. Yang kedua pula, supaya nak dapat pahala. Sebab kelebihan orang puasa ni besar, lobo-lobo dan cinta-cinta nak dapat balasan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba buat tak kena, puasa tak kena cara. Sebab apa? Buat dengan tak tahu. Maka letih perih, lapar perih, berak perih, tak dapat apa-apa. Tu dia. Lagi pula misalnya semaya. Tu dia yang kita dah buat setiap hari ni. Selepas daripada masuk ke balik, Tuhan tutup, so kita kerja buat benda ni. Ada dia. Maka apabila masuk waktu subuh bangun, walau mengatuk pun bangun buat. Bopi tengah hari penat-penat pun semaya dulu. Waktu asar pun lagi main sedap semaya dulu. Buat semaya kita. Masuk maghrib kita semaya, Aisyah kita semaya. Semaya cukup 5 waktu sehari semalam. Tapi buat ngatak mengaji, buat ngatak belajar, buat ngatak tahu. Bahkan semata-mata tu orang buat lagu ni, kita buat lagu ni gatik. Tu dia. Dan kena-kena orang, maaf dah, tak boleh beza dalam semaya tu hak mana rukun, hak mana syarat, tak boleh beza. Tu dia. Dan hak mana wajib, fardu mesti kena buat, dan hak mana sunat. Dan sunat, hak mana sunat hay'ah, hak mana sunat ab'ad, tak boleh beza sebab tak ada mengaji. Tu dia. Maka jika buat lagu ni semaya, walaupun nampak kita semaya 5 waktu sehari semalam, tapi tidak ada pahala, Tuhan tak terima. Sebab itulah pengarang kita ni dia kata apa? Wal amalu bidunihi, dan bermula amalan baik, amalan soleh hak Tuhan suruh kita buat ni, sama ada bentuk
wajib fardu ataupun betul sunat. Nah, dengan tak ada ilmu ni, wak ngak tak tahu, wak ngak tak belajar, wak ngak tak mengaji, anaun wa abathun wa mardudun. Penat letih, sia-sia, ditolak tak diterima. Itu dia. Kemudian kata pengarang kita, wa sadaqa sahibuz zubad indama qala, maka sangat benar Imam Ruslam dia kata dalam mata Zubad dia kata kan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, dan setiap orang lelaki atau perempuan dengan tak ada ilmu, dia beramal dengan tak ada ilmu, dia semaya dengan tak ada ilmu, dengan tak ada mengaji, dia puasa dengan tak ada mengaji, dia keluar zakat dengan tak ada mengaji, dia gitu naik buat haji dengan tak mengaji, dia buat tu dengan tak mengaji. Nah, itu dia, maka semua amalan dia ditolak tak diterima. Itu dia. Maka inilah dia panggil sangat-sangat bahaya. Kemudian kata pengarang kita, saudara semua, dia kata bal la tata'atta liman la yata'allamul ilma ahkamul ibadati wal qiyamu bi huquqiha aslan. Bahkan tak ada gambar, tak boleh nak jadi. Kata nak jadi rupa yang diredai oleh Allah, ibadat orang tak mengaji tak boleh jadi. Nah, sebab tak tahu nak buat lagu mana. Nah, orang yang orang panggil tak pandai buat rumah, suruh buat orang panggil tak comel rumah. Nah, itu dia. Orang misalnya orang tak pandai nak beki kereta, kita nak uya beki dak kereta kita, tak uya beki. Nah, terasak kita punah, bagi kepada orang yang tidak ada pandai. Kita nak jangan serah dak terasak kita, tak serah sebab apa? Kau rusak. Nah, itu dia. Kalau gitu setiap perkara lah. Nah, itu dia. Lebih-lebih lagi ibadat kita ni, nak buat kebajikan awak ibadat, mesti kita kena tahu. Nah, itu dia. Kemudian pengarang kita ni dia kata, id kaifa yaqumu bi ta'atin la ya'rifuha mahi. Kenapa dia boleh kata orang buat amalan dengan tak ada ilmu ni sia-sia, letih dan penat saja, tak ada dapat apa-apa? Dia kata sebab bagaimana dia nak buat ibadat padahal dia tak tahu kata apa ibadat. Nah, itu dia. Semaya yang dipanggil ibadat, semaya lagu mana tak tahu. Bagaimana dia nak ibadat kepada Allah dengan ibadat yang tak tahu kata bagaimana ibadat. Lagi pula, wa kaifa yajibu an tuf'al, dan bagaimana disepatut kita buat ibadat ni, kena buat lagu mana, dia tak tahu. Lepas tu bagaimana dia nak buat. Itu dia. Lagi pula, wa kaifa yajtanibu ma'asiya la ya'lamu annaha ma'asin. Lepas tu bagaimana dia nak tinggal maksiat padahal dia tak tahu kata benda ni maksiat. Sebab tu ramai di kalangan kita hari ni, dia buat beberapa benda, dia berasa kata tak salah, tak berdosa. Padahal dia buat dosa besar dah kadang-kadang. Sebab apa? Tak tahu. Itu dia. Kalau gitu, kita ni tidak boleh nak junjung, nak buat ibadat kepada Allah, ibadat yang sempurna, melainkan kena melalui ilmu. Dia tak ada ilmu, tak ada sempurna ibadat orang itu. Dan kita tak boleh nak tinggal maksiat, nak selamat daripada dosa, melainkan dengan ilmu. Dia tak ada ilmu, akan juluh lalu bermaksiat juga. Dia sama, kadang-kadang yang betul tak tahu, kadang-kadang berasa kata boleh buat, berasa kata tak salah, padahal dia tu buat dosa besar. Dia panggil pun dia buat nanah hari. Itu dia. Sebab tu maka kata pengarang kita pula, dia katakan, falau anna rajulan abadallaha ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Allah. Ini kita biasa rakyat dah ni, tapi tak apalah, awal kita baca ni kita ulas sekali lagi. Maka dengan ulas ni mudah-mudahan lekat dalam kepala kita, boleh dia panggil kesedaran kepada kita. Kata tak ada ilmu agama ni sangat-sangat bahaya. Tapi jangan gaduh putus asa pada para ibu bapa. Bukan kata lepas hari dah ni orang panggil buat tak tahu tak diterima maka tak kena buat, jangan. Sebab kita ni mesti kena menghadap Tuhan, kena pergi berjumpa Tuhan, kena kembali kepada akhirat. Maka
kita tak akan jumpa dengan pintu berjaya, pintu beruntung, pintu bertuah, pintu selamat daripada api neraka, pintu masuk ke syurga. Kita tak akan jumpa malaikat dengan jalan ilmu pengetahuan. Maka hak sebenar pun ilmu yang kita kena mengaji tak banyak sekali. Tak banyak sekali. Dan hak kita wajib mengaji ni, hak kita nak buat ya. Hak kita tak nak buat, tak usah mengaji. Ilmu banyak. Oh, fiqh ni pandai. Fiqh ni ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab munakahat, ada bab jinayah. Banyak. Kena kitab tu kan panggil beribu lah kertas. Nah, buat 2,000, 4,000 muka kadang-kadang. Kena kitab hak besar puluh-puluh ribu muka. Tapi bukanlah kita mengaji semua dah. Kita mengaji hak nak buat ibadat ya. Misalnya bab haji. Kita tak kuasa nak buat haji, duit ada. Tak kena ngaji buat haji. Tak kena ngaji. Kita orang susah, orang pakai miskin. Tak ada duit yang wajib kita kena keluar zakat. Tak ada kena mengaji buat zakat. Sebab kita tak ada nak buat dia. Tak wajib dah kita buat. Tak kena mengaji. Misalnya buat puasa. Tak siapa lagi masa nak puasa. Nah, misalnya ada budak muda, lelaki atau perempuan baru masuk akhir balik. Lepas tu puasa ada bila lagi? Ni baru lepas puasa, ada 10 bulan lagi nak puasa. Tak kena ngaji lagi lah ni. Dekat-dekat nak puasa tu, baru dia kena mengaji bab puasa supaya dia puasa kena. Tu dia. Tak kena ngaji lah ni. Lepas tu, bila kalau gitu, hak kita kena mengaji sungguh-sungguh bab semaya ya. Bab semaya ya. Sebab apa? Sebab kita kena buat dia. Pas semaya apa? Semaya fardu tu ya dah. Hak lain tak nak buat tak apa. Maya hajat. Tak saya buat, tak saya kena. Maya pada semaya supa ya. Tak ada beza ni maya. Tu dia. Kalau gitu, pabak semaya ni. Gapo? Siapa pak dengan semaya? Nah, tu dia. Ia ada syarat dia. Ada rukun dia. Nah, tu dia. Maka mengaji we panah tu ya. Maka mengaji bab semaya ni, kalaulah kita nak sungguh-sungguh, para ibu nak sungguh-sungguh, para bapa nak sungguh-sungguh, saudara-saudara sungguh-sungguh, ngaji sehari cukup dah. Sehari je. Gerti dah. Tahu dah. Kata cara mana semaya, hak mana rukun, hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana syarat. Gerti habis dah. Tu dia. Tapi yang paling belahnya, paling duka citanya, kadang-kadang kita orang Islam ni dah semenjak besar sampai kepada hari ni tak biasa mengaji. Kalau semaya tu orang gitu, hak ni payah hak ni. Nah, tu dia. Maka mudah-mudahan dengan muzakarah kita pada petang ni, pada hari ni, boleh beri kesedaran kepada kita semua, beri kita khabar, beri berasa kata kita ni tak boleh dah kena mengaji supaya kita tak rugi, supaya kita selamat daripada benda-benda tak molek dalam dunia dan di akhirat kelak hak besar laginya. Tu dia. Maka dia kata, jikalau seorang manusia, pengarang kita dia kata, jikalau ada seorang manusia, lelaki atau perempuan, sembah Tuhan, ibadat kepada Allah seperti ibadat malaikat. Malaikat dalam langit 7 lapis. Duk setiap masa, sepanjang masa tak ada buti-buti, tak makan, tak minum, tak kecing, tak berak, tak berjalan, tak ada buang, tak tidur, tak ada buat apa sekarang. Hak buatnya ibadat sepanjang masa. Tetapi bighairi ilmin, dengan tak ada ilmu, buat dengan tak mengaji. Itu dia. Walau begitu sekalipun ia bersungguh ibadat sembah Tuhan, kana minal khasirin, ia daripada golongan orang yang celaka. Itu dia. Sebab apa? Sebab amalan ia tak diterima. Itu dia. Ini fardu, yang ni misal kata. Padahal jika orang tak ada ilmu, tak sedap gambar kata dia nak ibadat seperti ibadat malaikat, tak ada dulu lagi dah. Itu dia. Dia tak berasa nak buat dulu lagi dah amalan ibadat yang baik, jika dia tak ada ilmu juga. Kita ni saudara semua, kita nak rajin buat ibadat ni sebab kita tahu bagaimana syurga. Waktu kita tu tomok lobok nak ke dia, sebab nikmat yang paling agung sekali. Dengan tahu kita ni lah yang menolak kita rajin buat ibadat. Dan dengan sebab kita tahu hal neraka ni, kata dahsyatnya, sakitnya, seksanya, teruknya.
Kita takut, maka kita usaha nak lari daripada dia. Nah tu dia. Ilmu ni juga. Dengan makna sebab tu orang tak ada ilmu ni ke, dia tak ada rasa cinta kepada syurga, dia tak rasa takut kepada neraka. Sebab tu dia buat belaka apa yang nak buat. Tu dia. Sebab tu, Nabi kata apa? Nabi kata aku tengok. Hak kita ayat mai lepas dah. Di sini pun pengarang sebut. Dia kata wa qad ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sesungguhnya diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi ni bersabda. Nabi kata kana utli'tu lailatal mi'raj 'ala an-nari fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi kata Tuhan aku lihat malam aku naik langit, lihat dalam neraka, suasana dalam neraka, maka aku duk perhati kelih, tiba-tiba aku lihat kebanyakan ahli neraka daripada golongan orang fakir. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, fakir itu minal mal, daripada harta ke? Maka Nabi kata la bal minal ilm, dak, bukan pakai harta. Bahkan kebanyakan ahli neraka yang pakai itu pakai ilmu, tak ada ilmu, ai jahil. Tu dia. Kalau gitu kita buat kesimpulan, kata neraka taukab jahil taukab neraka. Siapa yang tak ada ilmu, tak mengaji, tak ada ibadat dengan tak ada mengaji, tu dia, maka ia akan masuk neraka di akhirat kelak. Sebab tu para ibu bapa, saudara-saudari, muslimin muslimat, jikalau kita ni termasuk dalam golongan tu, hari ni kita kena khabar dah. Hari ni kita kena sedar dah. Hari ni kita kena menyelamat diri kita sendiri. Saya yakin kata kita semua ni tak ada siapa nak masuk neraka. Saya yakin kata kita semua ni, walau tak ada berjuruh mana pun, walau dia ni orang panggil apa, penuh dengan kekurangan, tapi dia cinta nak masuk syurga. Kalau gitu, hari ni kita mari sedar bersama. Jikalau kita duduk dalam jalan menuntut ilmu dah, maka teruskan. Jikalau kita tak ada lagi, kita boleh mula dah. Itu dia. Lepas tu masa bukan banyak, sikit je kita guna masa. Yang penting kita mulalah belajar. Jikalau kita tak belajar, maka tempatnya kita sini alhamdulillah. Para ibu bapa alhamdulillah. Para ibu bapa alhamdulillah. Ramai orang mengajar. Di pondok. Tu dia. Di pondok tu ada orang mengajar, ada orang baca, kita boleh pergi dengar hari tu, masa tu. Sama ada di Petaning baik. Di Petaning ada pula, ada jambu, ada pondok tu mengajar, boleh pergi dengar. Di masjid besar Petaning ada babak yang sepanjang mengajar. Dan di kawasan kita sini di Saiburi ni ada babak Suh Comel mengajar setiap hari Ahad. Dan ada babak Mizi kita di Lala ni setiap hari Rabu. Dan ada babak tu apa ni, ramai aja. Hak kita boleh pergi. Dan jika kita tak nak pergi, kita tua ataupun kita nak kejar racakan, tak ada masa mana, kita boleh buka YouTube, dengar orang mengajar ada royak. Boleh buka Facebook, sama ada kita kelih online orang buat ada mengajar dah, ataupun kita kelih live stream. Tu dia boleh dengar. Maka di hari ni hak cerak-ceraknya, setiap pukul 2 tengah hari ni sampai pukul 3.30 ni di cang huda kita ni ada gile babo-babo yang duk mari orang panggil muzakarah dengan kita. Hajar cara semaya, menggemarkan kita buat ibadat, menakuti kita berdosa, waktu kita cinta kepada syurga. Ada dia tengah hari. Bawa sampai waktu malam pula, di Babozu pula kapah. Ia ada cang Babozu channel. Ada dia mula daripada pukul 8.30 malam sampai pukul 10 lebih. Ada dia boleh. Ada Babotu, ada Babo Liske, ada Dr. Muslim, ada Dr. Abdullah Abu Bakar, ada orang tu, ada orang ni. Jadi kita boleh mengaji, boleh dengar. Itu dia. Kalau gitu, saudara semua, kemudian kata pengarang kita, dia katakan, "Tsumma alam akhil habib." Kemudian hendak tahu olehmu, wahai saudaraku yang dikasihi, ambil tahu, annal jahla wad-dalala mutalaziman. Allahu akbar. Comel perkataan dia. Dia kata, ambil tahu olehmu saudaraku yang dikasihi, sesungguhnya bermula jahil dan sesat tu dia lazim. Lazim duk sekali semua. Jikalau jahil mesti sesat. Jikalau sesat ada jahil. Tak becek dua ni. Tu dia.
fa idza wujidal jahlu wujidad dalalu. Apabila ada jahil maka sesat ada pada orang itu. Itu dia. Sebab tu siapa-siapa di kalangan manusia, orang petani kita sini, orang di Malaysia, di negeri Arab, di Eropah, di mana saja, apabila dia jahil, dia tak tahu ilmu agama, padahal dia orang Islam, maka perbuatan dia sesat, cerak sesat. Itu dia. Jadi dia duk gelap. Sebab ilmu ni nur, ilmu ni cahaya. Siapa-siapa tak ada ilmu duk gelap, duk sesat. Maka duk sesat ni dia panggil celaka orang ni. Itu dia. Wa idza wujidad dalalu fa thammatal halaku wasyaqa. Maka apabila ada sesat, maka cerak-cerak dia celaka, dia binasa. Itu dia. Maka kita pada para ibu bapa semua, kita suka ke, kita jangka, kita rela ke nak jadi orang yang sesat, nak jadi orang yang celaka, yang binasa. Nah, itu dia. Saya rasa tidak ada orang yang berakal, tak ada siapa nak sesat, tak ada siapa nak celaka. Itu dia. Tapi walau tak say pun, jikalau kita hilang benda ni, ada benda ni di kita, kita dapat benda ni. Benda ni tak say sesat, tak say celaka, tapi jahil ada pada kita. Sesat situ, celaka situ. Itu dia. Apabila kita tak say sesat, tak say celaka, maka kita kena hapus jahil pada diri kita. Maka nak hapus jahil, tak ada jalan yang lain. Kena mengaji sekarang ya. Kena dengar sekarang ya. Kena menutup. Nah, itu dia. Kita ni banyak kita guna masa yang dia panggil buah. Banyak kita guna masa untuk main. Banyak kita guna masa untuk kerja bab keduniaan ni. Nah, tetapi masa yang waktu kita selamat daripada api neraka, kita tak panggil apa, tak ada bui masa ke dia. Nah, ada dia. Pada para ibu bapa semua, jikalau kita mengaji seminggu ni seminggu kita mengaji. Saya terlupa dah. Saya biasa buat hitung dulu gitu. Nak ayat kata dulu kita teruk sangat kita ni. Itu dia. Jikalau seminggu saja kita mengaji, misal kata mengaji saja. Seminggu. Maka setahun ni yang ada semua dia panggil apa beribu-ribu jam ni, kita mengaji 52 jam ya. Allah. Lepas tu masa lain lagi duduk mana? Itu dia. Lepas tu setahun, bagaimana 2 tahun? Bagaimana 3 tahun? Bagaimana sepanjang umur kita hidup? Itu dia. Dan lagi pula saudara semua, pada ibu bapa ambil tahu. Misal kata kita ni umur 60 tahun, kita ambil umur hak ghalib, umur umat Nabi Muhammad. Itu dia. Nabi kata bermula umur umat aku ni di antara 60 dengan 70. Itu pada ghalib umur umat Nabi Muhammad. Maka kita misal kata kita ambil umur hak ghalib, umur 60. Lepas tu kita mai kelih. Setara mana kita guna masa untuk buat benda hak Tuhan redha. Hak Tuhan suka, hak Tuhan gemar, tu kita buat. Itu dia. Baik, saudara semua, kita ni kena tidur. Mesti kena tidur. Sebab dia tak tidur, kita tak agak. Kita lemah. Baik, kalau gitu, kalau kita turut doktor, kaji bohong, ia suruh kita tidur ni. Dah sehari semalam apa je? Dia kata 8 je. Maka jikalau kita ni turut bohong sungguh, kita usaha tidur cukup 8 je supaya kita sihat. Maka saudara semua ambil tahu para ibu bapa, umur 60 tu yang kita hidup tu 20 tahun kita tidur. 20 tahun tidur. Tidur tu 20 tahun dah. Baik. Lepas tu hidup kita kerja pula. Maka jika kita kerja racakan, maka 8 jam juga lebih kurang. Mula masuk pukul 8, klik pukul 4. 8 jam lebih kurang. Maka 20 tahun kerja pula. 20 tahun kerja pula. 40 tahun dah. Itu dia. Lepas tu hidup kita ada masa main, ada masa buat, ada masa makan, masa rehat. Itu dia. Ada masa.
Kita buh pula siapa situ repang lebih kurang net je hipung semua. Lai sehari kita. Masa makan 3 perian. Kita buh lah repang sejak. Misal kata. Tu dia. Masa kita rehat-rehat, duk kelih ke panggil dia main torosak, kelih torotak, ke panggil po rehat-rehat. Kita buh lai sehari. 2 je atau 3 je. Hipung saat ni jadi 4 je dah. Masa kita main pula akal langkai, hunggar pagi, hunggar petang main bola apa. Kita buh pula 2 je. Berapa je dah? Ne je dah. Tu dia. Jadi pas ne je, berapa tahun pula apa ne je? Ne je ni kalau ne je sehari kita guna masa hipung semua saat ni. Tu dia. 18 tahun pula untuk masa tu saja. Masa makan minum, masa main, masa rehat, masa apa gitu. Jadi hak tinggal lagi 2 tahun dia. Dalam 20 tahun tu 2 tahun lagi tinggal masa. Hak ni jika dia semaya cukup 5 waktu sehari. Dia puasa Ramadan. Tu dia. Maka 2 tahun saja ia guna untuk ibadat kepada Allah. Pak, 2 tahun daripada 20 tahun ni berapa persen? Tak dapat 10% hari. Sikit sangat ya. Tapi walau begitu pun kena orang tak ada lagi masa untuk ibadat, untuk nak mengaji, untuk nak semaya, untuk nak buat nak puasa, untuk nak ibadat kepada Allah, untuk nak baca Quran, untuk nak berzikir, tak ada kita. Tu dia. Kalau gitu saudara semua dia kata ingat, bermula jahil dengan sesak dia lazim, dia tak baca. Jika ada jahil maka cerak sesak. Dia sesak maka celaka binasa. Tu dia. Kerana apa? Kerana bermula sesak tu dia kata samaratul jahli, buahan daripada jahil. Sebab jahil itulah menumbuhkan sesak. Sebab jahil yang kita tak mengaji itulah punca bagi sesak kita. Tu dia. Kemudian dia katakan wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan wadihan. Dan dia kata sesungguhnya Nabi telah nyata yang jelas sekali. Yang riwayat kata ilmu ni penting. Dah hilang ilmu cerak sesak. Dah sesak cerak celaka. Tu dia. Gapo? Dia kata Nabi bersabda biqaulihi, dengan bersabda dengan perkataan Nabi bersabda innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Tuhan tak ada ambil ilmu tu dengan cabut daripada manusia-manusia. Bukan kata orang alim dia Tuhan cabut pun ilmu terlupa habis. Tak bukan begitu. Tu dia. Walakin tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Tuhan menghilangkan ilmu daripada bumi ni. Tuhan ambil ilmu, Tuhan tarik ilmu kelik, Tuhan akak ilmu daripada bumi ni biqabdil ulama, dengan memati para ulama. Syekh tu mati, syekh ni mati, babo tu mati, babo ni mati. Lepas sore, lepas sore. Tu dia. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga habis orang alim. Lepas sore, maka habis. Tak ada tinggal orang alim. Sampai masa tu ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia kita ni ya nak buat amalan baik, nak buat. Nak buat. Tu dia. Maka dia nak buat ni kena tanya orang pandai. Tetapi ulama dah mati habis dah. Maka nak buat benda ni tanya juga. Tapi kita tanya orang panggil apa? Manusia-manusia yang jahil, yang tak ada ilmu. Kalau ada pun ada tak sungguh, ada tahu-tahu tak benar. Tu dia. Fasu'ilu, maka ditanya. Orang tanya dia, orang tak benar itu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila orang tanya dia tak pandai sekali. Apa tanya dia jawab dengan tak ada ilmu. Maka dia yang sesat dan dia menyesatkan orang lain. Tu dia. Kesimpulan hadisnya nak kata kan? Nak kata jikalau hilang ilmu sesat cerak 100%. 100%. Tu dia. Sebab tu tak ada jalan lain dah. Bagi kita semua
Jika kita nak selamat daripada binasa, kita kena orang panggil buai sesat daripada diri kita. Maka nak buat sesat boleh, kena hapus jahil yang ada pada diri kita. Maka nak hapus jahil tak ada jalan lain melainkan dengan menuntut ilmu. Itu dia. Sebab tu para ibu bapa semua, saudara-saudari, kita kena menuntut. Kita kena mengaji. Gena-gena pun terbaiklah. Malah pun kena kacau lah. Sebab apa? Ini nak koci selamat kita daripada api neraka. Selamat daripada seksa orang panggil pada neraka. Dan anak koci bagi masuk syurga, bagi butung kita. Itu dia. Dan menuntut ilmu ni bukan bagi budak-budak saja dah. Bukan bagi orang muda-muda dah. Itu dia. Bukan bagi orang cerdik-cerdik dah. Dah. Bagi semua manusia. Tak kira lapis mana. Itu dia. Sebab tu kemudian pengarang kita katakan, fa'alaika akhil habib, maka wajib di atas kamu saudaraku yang dikasihi, lazim di atas kamu bi talabil ilmi sahihin nafi' qabla iqdamika 'ala al-amal. Kaya itu wajib di atasmu ni, kamu kena menuntut, kena mengaji, kamu nak turun dalam medan amalan. Jadi kamu nak buat amalan ni ke, kamu mengaji dulu. Itu dia. Kerana apa? Li'annahu imamul amal. Kerana ilmu ni imam bagi amal. Wal amalu tabi'uhu. Itu dia. Atau wal amala tabi'uhu. Dan bermula amalan tu jadi makmum bagi ilmu. Itu dia. Bal talabuhu fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah. Bahkan menuntut ilmu tu fardu ain. Allahu akbar. Fardu ain di atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Fardu ain. Supaya semaya, supaya puasa, ai tak mengaji berdosa. Itu dia. Tak mengaji berdosa. Bagaimana tak semaya berdosa? Tak mengaji pun berdosa supaya tu. Itu dia. Rawa Ibn Majah, dan telah riwayat. Maka pengarang kita ni buat hari dalil yang tunjuk kata menuntut ilmu ni fardu ain di atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Rawa Ibn Majah wa ghairuhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Tabarani an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Itu dia. Nabi bersabda, bermula menuntut ilmu tu fardu di atas setiap orang Islam. Itu dia. Sebab tu saudara semua, ngaji ni mesti, tak dapat tidak. Itu dia. Siapa-siapa yang tak mengaji celaka. Itu dia. Sebab tu kena mengaji. Walau tua pun mengaji. Bahkan Nabi kata apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah olehmu, menuntutlah olehmu, mengaji olehmu ilmu agama daripada nduk sampai kepada lubang kubur. Jikalau kamu siapa umur boleh mengaji, maka mengaji siapa mati, jangan tinggal-tinggal. Itu dia. Siapa secara tu Nabi suruh kita. Itu dia. Kemudian kata pengarang kita, thumma alam akhil habib, kemudian ambil tahu olehmu wahai saudaraku yang dikasihi, anna talabal ilmin nafi'i ra'sun najahi wa silahul falahi wa miftahus sa'adati wa tariqul jannah. Allah. Saudara semua, cuba telah dengar ayat. Dengan sebab ilmu ni, pucuk bagi segala baik. Dia kata, ambil tahu olehmu wahai saudaraku yang dikasihi, sesungguhnya menuntut ilmu yang manfaat itu pucuk bagi kejayaan, dan jalan butung, jalan bagi waktu kita ni butung. Dan anak koci wa miftahus sa'adah, anak koci bagi ke orang panggil apa, kebahagiaan. Lagi pula wa tariqul jannah, dan jalan yang menyampaikan kita kepada syurga.
ilmu. Nah, itu dia. Dengan makna kalau tidak ada ilmu yang manfaat, nah, maka tidak ada kebahagiaan bagi kita dan tak akan berjumpa dengan syurga Tuhan. Nah, hak tu yang kita takut-takut sangat. Itu dia. Maka kata pengarang kita, wa qad waradat fi fadli talabihi ahaditsu katsiratun, dan telah datang warid pada kelebihan menuntut ilmu ni beberapa hadis yang sangat banyak. Nah, minha setengah daripada hadis yang duk royak kelebihan menuntut ilmu ni, ma rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu. Ialah hadis yang telah riwayat oleh Imam Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Anas kata sesungguhnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar daripada rumah tujuan nak pergi menuntut ilmu agama, nak pergi mengaji, dah nak dapat keredaan Allah dengan menuntut ilmu, nah, jawabnya nescaya dia tu Tuhan beri pahala sealah semeran dia keluar pergi berjihad. Nah, selama tak sampai di rumah, selama tak klik ke rumah, selama tu Tuhan beri pahala jihad. Maka pahala jihad ni sangat-sangat besar dan agung sekali. Nah, itu dia. Hebatnya. Nah, lagi pula dia kata apa? Wa minha, dan setengah daripada hadis-hadis yang duk cerita kelebihan menuntut ilmu ni, nah, ma rawahu Tirmidzi aidan. Nah, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi juga. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Umamah, dia kata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nabi kata sesungguhnya Allah dan para malaikat semua yang duduk di atas langit dan ahli bombing ni daripada makhluk Tuhan, itu dia, sehingga sumuk dalam lubang dan sehingga ikan dalam laut, semua tu sentiasa selawat, sentiasa berdoa. Nah, doa bagi kepada doa beri kepada manusia-manusia yang duk mengajar orang dan manusia-manusia yang duk menuntut ilmu. Allah, ya Allah, saudara semua tu buat terbayang dan khayal. Nah, bilangnya para malaikat atas langit tak ada aku, banyak telajak, tak tahu banyak mana. Nah, sebab apa? Sebab jika kita hitung manusia semua semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dan dibuat pula dengan jin. Jin lebih banyak daripada manusia. Dibuat dengan jin pula. Semenjak daripada iblis sampai hari kiamat. Lepas tu dibuat pula dengan binatang darat. Nah, kambing, kuba, sumuk, belalai, apa yang masuk, binatang satbok. Buat semua. Lepas tu dibuat pula dengan binatang air, le sungai, le laut. Hipung semua tu nak tiap, nak banding dengan malaikat, banyak malaikat lagi. Tak tahu aku banyak anak. Tapi nak ayat tak kena. Nak ayat kata semua malaikat yang banyak tu. Tu dia. Dan bukan malaikat saja. Dan sumuk-sumuk hak duk ada atas muka bombing ni. Bukan sumuk di kampung kita dah. Padahal jikalau bila sumuk di kampung kita pun cukup dah. Sebab bukan seekor sumuk ni, jenis binatang halus yang banyak bilangnya dia. Nah, tu dia. Jikalau ambil sumuk di kampung pun padan dah. Nah, apakah lagi sumuk dalam tambun? Apakah lagi sumuk repang dalam ampa?
Apakah lagi sumuk dalam cangwat? Apakah lagi sumuk dalam negeri Perth? Apakah lagi sumuk tak dunia ni? Banyak mana? Allah banyak. Tak ada semua. Dan ikan-ikan dalam laut. Dia semua laut ni, semua laut. Nah, itu dia. Semua tu buat apa? Semua tu duk doa bui kepada orang yang mengajar ilmu agama dan duk doa bui kepada orang yang menuntut ilmu agama. Orang mengaji. Bertuahnya. Nah, semua tu duk doa, ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah. Ya Allah, merahmatikalah mereka itu ya Allah. Ni, pas tak butuh kok mana? Orang mengaji. Itu dia. Saudara semua, beberapa hari lepas saya dengar satu kisah daripada seorang ulama Suria yang telah mati dalam tak sampai 10 tahun lagi, dalam ni tahun atau 7 tahun lepas. Nama Syekh Dr. Hisham Al-Burhani. Dia ada cerita tentang benda yang berlaku masa nenek dia. Itu dia. Gapo dia ada cerita? Ceritanya dia kata ada seorang tukang gali. Tukang gali kubur. Apabila orang mati dia lah tukang gali. Dia ada makan upah lah gali itu. Bahasa Arab yang panggil hafar. Nah, itu dia. Maka banyak orang hidup gali. Lepas sore-sore mati taruh, lepas sore-sore sampai satu hari itu ada seorang perempuan mari berjumpa dia, minta uang dia tu gali kubur untuk anak dia yang mati. Muda lagi anak dia lelaki mati. Maka dia gali kubur. Sudah orang semaya pun sudah orang hari dia ada kubur tu, orang gali tu. Dia muda lagi, kita tahu umur 20 lebih, 30 kata bukanlah umur lebih kurang itulah kita katanya. Maka apabila sampai mayat waktu turun, maka nak tok dalam lahat, nak tok dalam mak dia panggil luber tu. Tiba-tiba Tuhan nak uyan nampak. Tuhan nak uyan nampak. Maka nampak ke apa saudara semua? Jadi dia nampak ada, jadi luah nampak, luah suk mata kelih. Dia kubur tu. Dia seorang yang nampak. Orang tak nampak. Maka apabila kelepah tu pita dia pelong tak habis apa. Itu dia. Maka orang akak dia naik dan kambuh hak orang mati tu. Lepas tu orang pakai duk pecing, pakai ambil air, duk sapu muka, dia khabar. Dia royak benda yang nampak. Maka orang tak siapa percaya. Dia panggil kona mu ni tak ada siapa nampak gapo mun royak gapo. Tu dia. Tak apa. Berlaku lepas. Duk lepas tu pula saudara semua dalam masa tak pas bulan lah. Perempuan yang mari baru ni. Dia mari upah orang ni gali pula. Dia kata, tolong gali anak saya mati pula sore. Nah, tu dia. Dia gali buat turun. Wahai mayat buat turun. Boy yang ambil mayat letak, dibuka pada depan dia. Bukan apa suk mata kelih. Nampak apa tu? Nampak ada orang dua orang naik kuda, pakai baju putih, bersih, comel rupa, mari ambil orang mati ni. Buat pergi masuk dalam kebun, comel kebun. Tu dia. Benda yang dia belak, dia kelih. Dia kata, apa ni budak muda ni buat? Bertuahnya dia, butungnya dia. Masuk ke taman dan kebun daripada kebunnya comel. Pas siapa orang yang mari ambil itu? Tu dia. Tapi yang kedua ni dia tak ada pelong dah sebab dia kelih dah kali mula-mula orang panggil apa dalam 2-3 minggu lepas. Tu dia. Dia nampak. Orang tak nampak. Tu dia. Maka sudah kamu orang lain kelih, maka dia panggil ibu tu, perempuan tu. Dia kata, "Kak ataupun mek, saudari, siapa si mati ni? Dan hak dulu siapa?" Maka perempuan kata, "Anak saya." Hak dulu tu abang dia, ni adik dia. Maka orang gali kata, "Aku nampak
Sekian. Dia cerita benda yang nampak ubi kepada perempuan dengar. Ibu bagi budak tu. Maka anak mu buat gapo ibu? Orang bergali tanya. Anak mu buat gapo bertuah botong ni? Jikalau berlaku seperti ku kelih kat botong lah. Tu dia. Maka jawab ibu, dia kata anakku dua-dua orang tu ialah budak yang duk nuntut ilmu agama, duk mengaji. Tu dia. Ning hebat saudara semua. Tu dia orang mengaji ni. Maka orang bergali ni umur tu 30 lebih dah kita kata, atau 40 dah kita boh gila. Lepas daripada dengar benda ni jawab daripada mek budak tu, maka tinggal bergali. Tinggal makan upah gali, pergi mengaji. Siapa kasih tu bahasa pelik mari pak ada orang tua mari minta nak mengaji. Maka dia tanya, Syekh tanya, apa berlaku denganmu? Jadi masa muda mu tak pasal nak mengaji. Masa tua ni baru nak mengaji. Apa orang panggil apa berlaku denganmu? Maka dia cerita ke Syekh. Kata sekian. Maka Syekh kata baik, maka bersungguhlah mengaji. Tu dia. Maka orang tua ni buat dengan sungguh dia, buat dengan semangat dia mengaji sampai jadi ulama besar di Suria. Tu dia. Sebab tu mengaji tak ada masa. Bukan kata kena mengaji masa budak saja dia orang alim dah. Mengaji dia bersungguh. Bersungguh bila boleh masa tu. Tu dia. Tapi nak ayat tadi nak ayat kata kelebihan ilmu. Tu dia. Dan saya banyak cerita. Saya pergi ceramah di Golok, saya biasa cerita. Tetes orang panggil adik saudari budak muda nama Rashidah, orang jahat yang mati di Mesir. Tu dia mati dengan sebab jatuh kereta. Maka kepala dia teremah dengan tanah. Wak Wia ni tak khabar, maka pergi mati di hospital, maka taruh di Mesir. Saya ni nak rakyat pun rakyat kali dia takut ulek-ulek. Maka saya rekaskan. Tu dia. Maka mayat dia tak hancur mayat dia. Tak ada lagi lah ni di Mesir, tak ada lagi lah ni. Tak hancur mayat dia. Dia bertuahnya. Maka pada golek, mayat orang Islam yang tak hancur ni ialah wati ahli syurga. Sebab apa tu? Sebab dia mati masa dia mengaji, masa dia menuntut ilmu, dan dia seorang budak perempuan yang hafal Quran 30 juzuk. Allahu akbar. Saudara semua, kalau gitu kelih semua manusia makhluk lain doawi kepada kita orang mengaji, doawi kepada kita orang mengajar. Pas nak gapo lagi kita? Sebab itulah dia kata ilmu ni anak kecil syurga, pintu jalan pergi pada syurga. Tak ada ilmu ni takut. Sebab tu kita kena ngaji saudara semua. Supaya kita selamat, supaya kita beruntung, supaya kita bertuah. Tu dia. Lagi pula kata pengarang kita wa minha, dan setengah daripada hadis-hadis sebagai dalil kata kelebihan ilmu ni besarnya. Ma rawahu Tabarani wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi, siapa-siapa yang keluar daripada rumah waktu pagi-pagi supaya nak pergi kepada masjid. Nak pergi buat apa tu? La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Tak ada tujuan lain pergi pada masjid. Pergi untuk nak pergi mengaji ataupun nak pergi mengajar. Nak pergi mengaji ataupun nak pergi mengajar. Tu ya tujuan yang niat ya tu ya. Niat nak pergi mengaji supaya tambah ilmu nak amal. Kerana Allah. Ataupun dia keluar daripada rumah tak ada tujuan lain, pergi nak mengajar. Supaya lobo-lobo pahala daripada Allah dan lobo-lobo doa daripada para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Sumuk-sumuk dan ikan-ikan dan makhluk-makhluk yang lain. Itu dia. Maka jawabnya kana lahu ka'ajri hajjin taman hijjatu au hajjatu. Boleh baca dua wajah. Maka Tuhan beri pahala ke dia. Siapa-siapa yang keluar daripada rumah tujuan nak pergi mengaji, ataupun nak pergi mengajar ilmu agama, maka Tuhan beri pahala ke dia, pahala haji yang sempurna. Supaya dia pergi ke Mekah, maka dia buat haji sudah, Tuhan terima penuh. Besar tak besar pahala. Maka pahala haji ni, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un
illal jannah. Bermula haji mabrur, haji hak Tuhan terima ni, maka tidak ada balasan malaikat syurga. Itu dia. Dan orang yang keluar daripada rumah ni nak pergi mengaji, nak pergi mengajar, Tuhan beri pahala haji hak Tuhan terima dah. Kelih tu. Butung tak butung. Itu dia. Kalau gitu saudara semua, kita boleh buat haji setiap hari. Boleh buat haji setiap hari. Nah, ada mengajar di Lala Baba Mizi, kita pergi ngaji. Nah, ataupun kawasan lain, kawasan jalan, ada Baba Sik, Baba Basik, Katong, dah ngajar di majlis agama, kita pergi. Nah, ada Baba Mak Amanu dah ngajar. Masjid tu masjid ni kita pergi. Ada Baba Lisken ngajar situ, ada Baba Espanyol ngajar situ, ada Baba tu ngajar situ. Kita pergi. Nah, dapat pahala haji penuh nanti. Hari ni kita pergi. Kalau gitu, jikalau kita gajeng ke, kita lobok kepada pahala besar ke, jadi sebagai bekal bagi kita, boleh sangat-sangat. Itu dia. Dan wa minha, dan setengah daripada hadis lagi, dia panggil apa kelebihan menuntut ilmu ni. Itu dia. Ma rawahu Muslimun, satu hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa sesungguhnya Nabi ini bersabda, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila mati manusia, tak kira sesiapa, maka putuslah amalannya, malaikat daripada 3 perkara yang dia buat, maka sentiasa siapa pahala ke dia, tak ada putus-putus. Gapo tek 3 perkara ni? Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertamanya sedekah jariah, ayat wakaf. Masa dia hidup dulu ia pernah wakaf. Wakaf tanah, wakaf buat harta, buat masjid, wakaf buat pondok, buat pak repang asrama anak yatim, buat gapo gitu. Tu dia. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dia duk mengajar orang. Ni dia. Orang lain dapat manfaat dengan sebab dia. Orang lain pandai sembahyang dengan sebab dia. Orang lain rajin buat ibadat dengan sebab dia. Hidup mengajar orang. Ni sentiasa sapa dia walau dia mati lama-lama dah sekalipun. Au waladin salihin yad'ulah, ataupun dia tinggal anak yang soleh yang sentiasa berdoa ke dia. Sentiasa doa istighfar ke dia, sentiasa beramal soleh. Dan maka pahala sapa ke dia. Itu dia. Maka saudara semua, itu dia. Kalau gitu, butungnya orang menuntut ilmu, dan celakanya, binasanya, sesaknya orang yang tak ada menuntut ilmu agama. Sebab tu, saudara semua, kita tanilah jiwa kita. Jikalau kita tak mengaji lagi, marilah mengaji. Itu dia. Tidak lewat. Ngaji ni Tuhan suruh mengaji sepanjang masa. Itu dia. Dan bersungguhlah kita supaya jadi pucuk besar bagi diri kita semua, boleh kita selamat daripada api neraka, dan kita hidup bahagia dunia dan bertuah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, itulah muzakarah kita pada hari ini. Itu dia. Maka kita seperti biasa, kita baca kitab, kita boleh panggil syarah, hurai sikit sebanyak lebih kurang sejak daripada buku 2 sampai buku 3. Kemudian daripada buku 3 sampai buku 3.5 kita jawab soalan sama ada daripada kombin yang ada di bawah ni, ataupun dengan melalui telefon masuk tanya dan hukum, maka kita jawab insya-Allah. Maka dia panggil apa rakam telefon bagi saudara-saudari, ibu atau bapa yang suka nak telefon masuk nak tanya masalah agama, itu dia. Maka dia panggil rakam nak bertelefonnya ialah 092 092 539 539 1786. 178 ni. Jadi itu dia panggil apa? Nama telefon bagi para ibu atau bapa, saudara-saudari yang ingin nak suka dan nak tanya masalah agama, maka bolehlah. Itu dia insya-Allah. Maka sama taran ini saya nak baca nak kelih dulu dalam kombin ada atau tidak soalan yang dia panggil ditanya dengan melalui kombin ni.
Nampaknya tak ada lagi soalan ni. Dalam komen pun tak ada. Nah. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, ya. Ya, ya, ya. Daripada mana ni? Oh, Masya Allah. Ya, ya. Ada apa tu? Nak tanya kata kalau dok biar ni, kalau kita kira-kira mari tu ia ada 160 gitu. Kalau kita lebih 200 tu lagu mana? Tapi pakai waktu 200 lah. Ya, hak tu lebih baik. Comel. Jadi hak lebih daripada 160 kut lagi tu kira kita sedekah. Kita kira sedekah. Tu comel lah. Sebab apa? Sebab kita nak bersih sungguh-sungguh daripada dok biar tu kita orang panggil bui hula ke lebih. Molek lagu tu molek benar. Ya. Jadi hak dok biar tu kita bersih daripada banci kita tak ada takut kita ambil makan ke bimbel nah. Tu dia. Lepas tu hak lebih lagi tu dah kita wi hula ke lebih supaya maka hak lebih tu jadi sedekah. Nah, maka comel benar-benar kita buat lagu tu. Ya. Ya, ya. Pasal lagi kita tanya bagus lepas pada sujud ni nak sama anu sebab kita ni guru lama dah. Allahumma firli ummati Muhammadin warhamhum rahmatan amma. Molek mana dia? Comel. Allahumma ghfir li ummati. Apa ni? Allahumma ghfir li gapo doa tu? Cuba baca semula gapo doa tu? Ummati Muhammadin warhamhum rahmatan amma. Allahumma ghfir li ummati Muhammad. Nah, Allahumma ghfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Nah, comel benar itu orang panggil mak. Bagus benar orang panggil pekat yang doa semacam ni. Orang panggil doa ni makna dia gini. Makna dia, ya Allah, ampunkanlah semua dosa umat Nabi Muhammad. Dan merahmatikanlah umat Nabi Muhammad rahmat yang sempurna ya Allah. Ya, bagus benar. Maka doa ni kita bukan doa bagi kita seorang dak. Kita doa bagi manusia yang lain ramai lagi daripada umat Nabi Muhammad. Maka amalan semacam ni Tuhan kasih sekali, Tuhan kenal sekali. Kenapa? Kerana kita buat baik ke orang lain. Itu dia. Ya. Ya dia. Mudah terbuka. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya, dan bagi siapa yang nak tanya boleh telefon masuk. Dalam kombin ni ada orang panggil apa saudari kita ataupun saudara kita tanya apakah orang panggil apa dena bagi orang yang tak khusyuk dalam sembahyang. Nah. So tak kira siapa lelaki atau perempuan yang semaya ni kita semaya orang panggil pun ditutup suruh kita tu khusyuk. Mana apa khusyuk? Khusyuk ni kita tak ingat kepada benda lain. Kita ingat ke semaya saja, kita ingat ke Tuhan saja. Atau itu orang panggil khusyuk. Terlupa habis dunia, terlupa habis hal lain, kita ingat ke semaya saja, ingat kepada ibadat kepada Allah satu saja. Itu makna khusyuk. Itu dia. Maka khusyuk ni kita kena usaha ada. Khusyuk semaya. Sebab apa? Sebab pahala yang kita akan dapat daripada semaya kita ni dia di khusyuk tak khusyuk. Khusyuk banyak dapat pahala banyak. Dia khusyuk sikit dapat pahala sikit. Itu dia. Tapi salah ke tak orang tak khusyuk? Tak salah, tak terpakai berdosa, tapi kadang-kadang tak dapat pahala. Itu ya. Tapi tok tak ada. Tak khusyuk ni tak berdosa. Itu dia. Tapi pahala tu kurang, tak sempurna, tak seperti kita khusyuk. Khusyuk kau banyak, pahala kau sempurna, pahala kau baik. Dia kurang khusyuk, maka pahala pun kurang. Itu dia. Itulah lebih kurang jawab bagi soalan yang tanya, jika kita tak khusyuk ni gapo dapat gapo dak? Bukan tak gapo tak dapat bala atau dosa apa dak, tapi kurang comel. Kita kena usaha we khusyuk semaya kita. Jadi soalan pula dari saudari kita ni dia tanya kata kan? Dia tanya kata orang hak nak buat gerbang dah yang tak lama lagi dah sebab hari ni orang panggil hari pertama dah daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Dah maka 10 awal bulan Zulhijjah ni kelebihan dia besar sangat.
Sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh hebat. Itu dia. Sebab tu kita orang Islam belomolah buat kebajikan dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Saudara semua ambil tahu bahawa kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah lebih besar, lebih berganda, lebih banyak, lebih agung daripada bulan puasa lagi. Benda ni ramai orang tak tahu. Nah, tu bahasa kata orang panggil hari yang paling baik sekali, masa yang paling baik sekali, yang paling berganda besar pahalanya bulan Ramadan saja. Tak. Itu pahaman yang tak betul. Pahaman yang betul ialah 10 awal bulan Zulhijjah lebih berganda banyak pahala daripada bulan Ramadan lagi. Sebab tu berebutlah buat amal yang baik dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan semaya sunatnya, dengan berzikirnya, dengan salawatnya, dengan tolong orangnya. Buatlah apa-apa saja dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi perempuan yang ada qada puasa, yang tak puasa, yang dia panggil dengan sebab mari uzur, mari tak boleh puasa pada bulan Ramadan, maka hendaklah ambil 10 awal bulan Zulhijjah ni qada puasa, supaya dapat pahala yang besar dan boleh bayar hutang. Orang panggil apa? Hak tinggal puasa pada bulan Ramadan. Itu dia. Dan niat tak payah. Niat qada saja. Dan kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah, dia boleh dengan automatik. Dia boleh dengan automatik. Maka kita niat puasa apa? Sahaja aku puasa esok hari qada Ramadan. Gitu ya. Sahaja aku puasa esok hari qada Ramadan. Tu ya. Lepas tu kelebihan betul dengan 2 Zulhijjah, betul dengan 3 Zulhijjah sampai kepada hari Arafah, maka kita boleh penuh pahala. Nah, sebab tu ambillah peluang yang agung ini kita berebut buat amal yang baik supaya kita dapat pahala yang besar dan jadi sebaik-baik bekal bagi kita dan kepada akhirat. Itu dia. Maka soalan tanya, dan kita nak buat gerban ni, kita boleh kerak kuku ke dak? Nah, itu dia. Jawabnya, sunat bagi orang nak gerban. Tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, tak kira. Apabila dia nak gerban, yang azam dia nak gerban, walau dia tak ada beli lagi pun lembu, ataupun tak beli lagi kambing, tak ada masuk kosi lagi sekalipun, tapi niat gerban ada dah dalam hati dia tu nak gerban, maka sunat dia tinggal menggugurkan, tinggal buat mana-mana yang ada di atas tubuh badan dia apabila masuk awal Zulhijjah. Jadi apabila masuk 1 Zulhijjah, dia sunat, dia tinggal jangan buat benda, jangan dikerak apa-apa yang ada di atas tubuh badan dia. Kalau gitu, taruh dulu. Misal kol sah guting lagi. Janggut pun sah guting lagi. Kuku pun sah guting lagi. Bulu tiak sah cukur lagi. Bulu kemaluan pun juga sah cukur, sah buai lagi. Duduk lagu tu dulu. Sehingga siapa dia gerban, lepas tu nak kerak, nak cukur, nak guting pun tak apa dah. Supaya apa? Supaya anggota ni semua ni jadi saksi dia tak kita buat baik, kita gerban. Tu dia. Tapi sunat sahaja. Jika kalau kerak pun tak dosa, tapi makruh, tak comel lah. Tu dia. Maka bagi siapa-siapa yang tak ada kerak lagi, dan tak cukur lagi bulu apa semua, tak guting lagi, tak kerak lagi, maka taruh dulu. Jangan dia kerak. Jika kalau dia nak gerban, bagi orang nak gerban. Tu dia. Adapun bagi orang tak gerban, tak apalah, dia tak nak gerban, tak apa je kerak. Itu jawapan bagi soalan yang saudara kita tanya mari. Soalan yang tanya pulaknya dia kata, dalam agama kita Islam ni, kita nak orang panggil pun nak taman, boleh ke tak? Jadi kita tak ke anak lah kita kata. Maka nak pergi orang panggil pun sama ada pergi buat di lelaki atau buat perempuan, boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Haram. Tidak boleh. Itu dia. Malaikat ada sebab. Dia panggil sebab apa? Dia panggil apa? Taman ni tak boleh mata dah. Tapi kalaulah gi katuk, gi ikat rahim perempuan tak silap mengandung dengan sebab yang darurah tak apa. Tapi kalau gi buai langsung tak boleh. Buai langsung tak boleh. Selama tak bahaya. Itu dia. Maka pada asal nak gi ikat supaya tak mengandung tak boleh. Nak gi kasih pun tak boleh. Itu pada asal haram semata-mata.
Tetapi jikalau berlaku darurah, perempuan ini banyak dah. Lepas sore, maka dengan kajian doktor, jikalau mengandung pula, ibu ni bahaya. Kadang-kadang sampai mati. Tu dia. Maka ketika ni boleh dia jadi ikat, dah dia panggil pos supaya tak mengandung. Boleh. Tapi ikat tu tak boleh. Dah sekadar ikat saja. Tu dia. Jikalau campin darurah. Jika tak darurah apa-apa, tidak boleh buat benda tu saat ni. Nah, itu dia. Orang Islam kita buat bewah dan beri makan kepada orang yang bukan Islam. Dah, tempat tes sini kita orang Sia lah kita katanya tempat tes kita sini. Nah, itu dia. Dan bukan orang Sia saja, orang kafir. Dah, tak kira lah orang Yahudi ke Kristian ke, tak kira. Nah, itu dia. Maka kita beri makan ke dia ni. Dah, boleh pahala ke tak? Jawabnya boleh pahala. Nah, itu dia. Tak kira sesiapa. Kita buat baik tu, nah, beri makan beri minum beri pakaian, nah, itu dia, beri tempat duduk, nah, itu dia, boleh pahala belaka. So kata orang panggil manusia, binatang pun kita beri buat kebaik kepada binatang, boleh pahala. Bahkan dalam hadis, nah, perempuan yang jahat, yang jual tubuh jadi sopeni, nah, dosa banyak, setiap hari dia zina, tetapi dengan sebab dia minum air kehening dia yang duk lapar nak mapuh tu, minum ke ni, sebab tu saja ya Tuhan ampun semua dosa ya dan menjadikan dia ahli syurga. Nah, ada dia boleh, ada dia. Cuma apabila ada orang ada dua orang Sia, orang asing, orang agama lain, nah, dan ada orang Islam yang berhajat, maka sunat bagi kita utamakan orang Islam kita dulu daripada orang lain. Walaupun boleh bui tak salah, boleh pahala belaka. Itu dia. Itu kita faham bersama insya-Allah. Jadi ia suruh royak orang panggil nak beli. Dan nak beli orang panggil apa binatang untuk nak buat gerbang. Nah, tu dia dan cara niat. Maka beli ni beli biasa je. Sebab binatang hak kita nak gerbang ni kita kena milik dulu. Kena milik kita. Jadikan masjid hak kita dulu barulah kita boleh buat gerbang. Maka nak jadi milik kita ni dia memberi kepada kita ataupun dengan kita beli. Tu dia. Maka beli tak ada pelik dah. Jadi kalau kambing seekor beli kambing biasa seperti kita beli barang itulah. Beli tepung, beli makan, beli. Aku beli kambing seekor. Tu dia. Tak ada saku pahang gerbang dak lagi dak ada. Niat gerbang ketika nak sembelih ni kita niat gerbang. Lalu kita beli. Jadi milik kita dulu ya. Tu dia. Dan lembu misalnya lembu ni kita nak beli segi beli. Nah, aku beli segi dia panggil dari lembu ni. Beli gitu ya. Ni tu apa jual? Aku jual segi lembu ni, aku jual segi lembu ni harga tu. Kita pun aku beli segi dengan repang harga dia repang berapa kok sebut gila. Boleh jadi milik kita dah. Tu dia. Kita boleh lah nak niat gerbang. Dah masuk waktu gerbang kita boleh niat. Nah, niat ketika nak sembelih ke atau belum sembelih ke boleh kita niat. Dah niat ke mana? Nah, niatnya sahaja aku gerbang dah seekor kambing ini kan Allah Taala. Jika ada kambing, nah, tu dia. Jika lembu, sahaja aku gerbel lembu seekor. Sahaja aku gerbel unta seekor. Jika seekor, jika ada segi sahaja aku gerbel segi dalam lembu ini. Nah, tu dia. Aku gerbel segi dalam lembu ini, boleh belaka tu. Nah, aku gerbel segi dalam unta ni, dalam kuba ni, boleh belaka. Tu cara niat. Nah, tu niat mudah-mudah. Jadi soalan ni dia kata jadi ada kita ni dia panggil pemain fan dia kata lepas tu pulaknya duduk sekali dengan tak ada nikah kahwin. Maka ni dia panggil pada dosa besar lah ni.
Nah, tu dia dosa besar lah. Dan duk lagu tu siapa kan orang panggil mengandung. Nah, zina pula dah. Duk sekali pun dosa dah. Tak hati berzina. Duk sekali tu. Sebab perempuan yang sah nikah, nah, tak duk sekali. Tak duk sekali. Sah kata duk sekali. Kelih pergi mari pun tak boleh dah. Apakah nak duk sekali? Tu dia. Maka ni lebih dah ni. Dia panggil apa? Dosa besar lah. Dia buat ni tapi tak ada apa dah. Benar lepas dah. Istighfar banyak, taubat dengan Tuhan. Benar lepas mari dah. Tu dia. Tapi yang berlaku dengan dia kata, siapa akan mengandung, lepas tu beranak. Tu dia. Tiba-tiba dia panggil apa? Seorang tu. Friend dia tu. Perempuan kan lelaki tak haulah sini ni. Dia panggil apa? Ambil budak tu pergi ikut orang Siam, ikut orang asing, Pero. Nah, padahal kita tak tahu. Nah, tu dia. Maka pak kita lagi make tak boleh. Nah, tu dia. Maka apa salah kita salah mana? Dia pak kita nak buat lagu mana? Jadi yang pertamanya anak tu anak zina. Dia anak zina, maka jadi anak bagi perempuan sahaja. Lelaki bukan ayah dia. Lelaki bukan ayah dia. Sebab anak zina ni agama tak kira ayah. Tak kira ayah. Sekiranya nak royak kata bukan ayah dia tu, siapa kaya besar nanti ayah tu boleh nikah dengan budak ni. Walaupun suci dia, hak zahirnya, tapi bab agama tak bila kata anak dia. Sebab dia panggil wati, dia setubuh dengan tak ada melalui nikah kahwin. Tapi perempuan itu mak dia, sebab dia beranak, dikira mak dia. Tu dia. Maka ada ibu dia ni ke, anak-anak dia lah. Lelaki bukan anak dia. Nah, bukan anak dia, sebab tu lelaki tak boleh jadi wali tu. Jikalau besar nanti tak boleh jadi wali. Nah, maka perempuan ni anak dia tu anak dia, anak perempuan tu. Maka kena usahalah gimik boleh anak tu. Sebab apa? Sebab dia orang sia pera ke. Nah, maka yang kehirik masuk agama lain lah. Tu dia. Jadi kita usahalah sungguh-sungguh ambil klik semula budak tu. Dan kita pergi apa? Pergi pesak DNA boleh. Pergi rong rian boleh. Kata budak ni anak kita. Nah, dan hak friend kita yang mari bui tu, dia memisit nak mari bui budak ni kepada sesiapa pun. Nah, jadi hak saya nak royak nasihatnya, usahalah dia ambil boleh budak ni. Nah, tu dia. Sekadar kita kuasa, sekadar kita mampu. Dan kita usaha dah, sungguh dah, tak boleh ambil juga. Apalah Tuhan tak ambil salah kita dah. Sebab kita usaha sungguh-sungguh dah. Nah, tetapi orang ambil gibui itu salah penuh-penuh. Salah penuh-penuh. Kenapa? Sebab seolah-olah dia mengkafirkan seorang budak. Wala'iyadzubillah. Nah, tu dia. Sebab tu dia panggil apa? Lepas tu salah dah ni. Pada buat lagu mana? Nak bersih daripada salah. Maka caranya ialah taubat dengan Tuhan, sesal di atas perbuatan, dan dia panggil apa? Tak akan buat semula dah. Lepas tu tinggal selalu dah. Dan taubat dengan Tuhan sungguh-sungguh, minta ampun dengan Tuhan, maka insya-Allah Tuhan ampun dosa, dan jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Sebab rahmat Tuhan sangat luas. Tuhan ampun belaka dosa. Nah, jangan kata kita buat ni besar, Tuhan tak ampun dosa kita, jangan. Nah, di sana ada orang bunuh orang satu orang, Tuhan ampun lagi dosa. Orang zina, Tuhan ampun dosa dia. Tapi syarat dia taubah. Kita pun support taubat dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan ampun dosa kita. Dan usaha buat ambil ibu boleh budak klik mari semula. Sama ada ibu dia ataupun orang yang bui tu. Nah, tu dia. Jadi dia tanya kata ada seorang ni hijau. Nah, tu dia. Hijau harta bagai. Dah kosan. Tiba-tiba toke tu suruh dia ni pergi harta bagai
dia anak qadi lah, maka ikut toke suruh lah dia ni. Nah, tu dia tiba-tiba toke suruh pergi hantar, dah dia panggil apa benda-benda alat-alat untuk pergi, dia panggil diwak untuk wak-wak. Tu dia. Maka kita orang Islam ni awak kereta tu kita pergi hantar juga tu apa hukum? Nah, apa hukum? Tu dia. Maka jawabnya haram. Jawabnya haram. Nah, sebab apa? Sebab kita tahu cerak dah. Kata benda nak buat tu gapo. Maka pergi hantar barang dia buat ni bukan benda tu salah belaka. Jikalau pergi hantar barang nak buat apa nak? Nak buat salah tempat duduk tak sama dengan pergi buat tokong tak sama. Nah, ataupun pergi buat pagar tak sama dengan buat tokong apa gitu gini. Tu dia. Misal kata barang ni hantar ni untuk buat apa ni? Untuk buat dia panggil buat tokong. Untuk buat tempat sembah. Nah, maka kita orang yang hantar ni cerak dosa. Nah, tu dia. Maka jikalau kita boleh liang jangan buat benda ni. Sebab Tuhan kata apa? La ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu jangan sokong, jangan tolong buat benda hak Tuhan tak redha. Kamu jangan sokong buat benda maksiat. Nah, tu dia. Apakah lagi maksiat ni maksiat besar. Dia panggil apa? Buat benda yang sembah benda lain daripada Allah. Nah, tu dia. Maka jika kita anak qali ni kita kena royak orang panggil pahalah ke tokai kita. Kata kita tak boleh buat benda ni sebab agama larang tak izin. Nah, kau lain tak apa belaka boleh buat belaka. Benda ni ya. Maka jika tokai murid sampai ke hamak tu baik. Nah, tu dia. Maka dia panggil ketika ni kelih. Ketika ni kelih. Kelih ke mana? Kelih kata kita ni boleh kerja lain ke tak? Daripada ni. Dan kita berhajat kepada kerja ke tak? Kan habis langsung duit dah. Tak ada langsung dah kerana. Tu dia. Jikalau duit kita ada lagi, tubik kerja pun kita boleh makan lagi, maka tak boleh buat ikut hak token anak. Nah. Tapi jikalau kita ni habis duit sungguh dah, tak ada masuk mahabuk dah, harap makan hari dia kita dengan benda ni ya. Tu dia. Lepas tu jikalau keluar ni tak ada kerja lain. Tu dia. Tak ada kerja lain langsung dah. Tu dia. Ketika ni tak apa dimaafkan. Darurah. Tu dia. Tapi jika warak tubik lebih baik daripada buat. Tapi hak besar-besarnya tak boleh buat, berdosa. Nah, sebab agama larang tak sewi kita buat benda hak Tuhan larang. Malaikat bercaping supaya saat ni, tapi tempat kita payah nak sapa tahap tu. Sapa kata tak sapa tahap tak ada duit sekolah mahbub. Jika tubik gak pakai berok terus. Nah, tu dia. Dan kalau tubik pak tak dapat kerja lain. Tu dia. Jika sapa tahap tu tak apa dimaafkan. Tapi tak sapa tahap tu tak boleh buat. Nah. Tubik kerja, cari kerja lain. Nah, dan siapa-siapa yang tinggal kerana Allah, Tuhan akan buka pintu yang lebih baik lagi bagi dia. Tuhan akan murah rezeki dia lebih beratur lagi. Nah, tu dia. Siapa-siapa buat kerana Tuhan tak rugi, tak sia-sia. Saudara semua. Nah, tu dia. Maka itulah dia panggil soalan-soalan yang ditanya dalam khamrin oleh saudara-saudara kita. Nah, tu dia. Maka masa ada lagi sikit sebanyak dan bagi para ibu bapa saudara-saudari nak telefon masuk nak tanya maka boleh ataupun nak tanya lewat komen pun boleh dan masa ada lagi lebih kurang 3-4 minit. Nah, tu dia. Maka kita tunggulah dia panggil seminit 2. Jika tidak ada maka kita sudahlah hari ini dengan dia panggil qada ini. Maka rasanya tak ada nampak ni dah komen pun tak ada telefon pun tak ada. Nah, maka dah tu dia alhamdulillah pada hari ni dah Tuhan dia panggil apa pilih kita ada tempat yang baik boleh dengar benda-benda yang baik maka insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Nah, tu dia maka pada hari ni dah sekadar ini saja sambung semula minggu depan insya-Allah. Dah maka saya sudahi dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak dah ada soalan. Telefon masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, ya. Saya ada anak jajak. Gapo? Duk bego anak jajak. Anak cacat, ya. Ya tak boleh kecek. Umur 20 lebih dah. Betul. Pak
tu bagi dia tu kita duk makan hati, bagi dia tu duk mondok patah duk makan bagi dia tu jangan lagu mana nak minta apa orang ni. Ya. Jadi bagi orang cacat walau dia masuk ke balik dah kira mari umur 20 tua dah kita katanya, tapi dia tak saksa, dia cacat tak sempurna lah kita kata. Maka hukum supaya budak halus, supaya anak yatim gitulah. Maka kita tidak boleh guna, tak boleh makan duit dia. Nah, apabila kita ada duit lain boleh makan dan tak berhajat kepada duit dia. Gitu. Sekiranya jika kita ni tak ada duk cara dia dan kita diri pun tak ada juga, tak ada duit, susah juga, tak nak makan, maka ketika ni kita boleh makan sekadar berhajat. Bayar tak mama tu? Ya. Kita boleh make lah sikit banyak sekadar kita nak makan hari kita tu. Tak boleh make lebih. Tak boleh make lagi beli baju, tak boleh lah, lagi beli benda lain tak boleh. Sekadar boleh makan sikit sekadar hajat ya. Dengan pertengahan tak melampaui. Jikalau kita berhajat dan kita tidak ada duit lain nak makan. Tetapi jika kita ada duit lain, boleh guna duit lain, maka tidak boleh make duit dia. Sebab hak dia, milik dia, kita tak boleh make. Tu faham tak tu mama tu? Kalau kita nak bayar, kita nak bayar, kalau kita nak ambil dah tu. Hak tu mesti kita nak bayar kelih. Anda mesti kena bayar kelih. Jika hak ambil lepas mari dah. Dia tak boleh make tu tapi hak ambil lepas dah nak bayar lepas dah. Jadi kita nak ganti kelih. Jika kita ada ganti kelih. Tu dia. Kita nak bayar lah, kita ganti kelih je lah kita lah. Dak jika masa mama ambil guna tu mama berhajat tak apa. Tak nak ganti dah. Jika kita masa tu kita berhajat, tak ada duit nak makan. Ambil duit je mari makan. Makan kita dengan dia lah, kita makan ganti, dia makan ganti lagu tu lah hidup rumah sekali ni. Tu dia. Kalau rupa lagu tu kita tak nak ganti dah. Sebab agama izin kita boleh makan. Sebab kita duk cara dia tu agama izin kita makan boleh. Kita kira lagu ni tak boleh apa. Kita kira tahu upah kita. Kata atas lagi kalau lagu mana. Tak lah, ia bukan upah. Ia bukan upah tapi seumpama upah dah. Jikalau kita berhajat lah. Jadi lekro tu sebut orang panggil tu ada cerita duk kecek orang sanggup nak yatim. Sanggup nak yatim tu. Maka tuan izin orang duk sanggup tu boleh makan sekadar berhajat. Jikalau dia berhajat, dia boleh makan. Jikalau dia pati, dia susah, dia boleh makan duit nak yatim. Tapi jikalau dia senil dah, dia tak boleh makan. Orang panggil duit nak yatim tu. Tu gitu. Maka ni pun supaya hukum lebih kurang. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi belum tu ada demo tanya sini mana Saleh tani. Nah, ada hak kata dah tani. Tapi tak apa jawablah agak panggil pada yang mari dah. Jadi tanyanya kata puamia nam lama tok mai. Nah, suami isteri ais maya tu kedak, ais maya jatuh. Nah, tu dia sebab dia gini. Kaedah dia jika kita lelaki mana-mana perempuan yang sah nikah dengan kita tepuh jatuh belaka ais maya. Tu dia. Jikalau kita perempuan mana-mana lelaki yang boleh nikah dengan kita bertepuh dia tu jatuh ais maya. Jadi mana-mana lelaki dan mana-mana perempuan yang bertepuh tu hak tak sah nikah sahaja. Tak sah nikah sepanjang masa. Sampai kiamat tak nikah dua orang ni. Maka tu baru tak jatuh ais maya. Nah, hal lain berarti jatuh ais maya. Tu dia. Mana soalan? Dia kata apa fakta. Dah saat ni dah apa? Nah, tu dia. Maka tu lah lebih kurang saudara-saudari semua. Nah, tu dia. Maka dia panggil sekadar saja pada hari ni. Nah, tu dia. Nah, mari pada soalan. Bukan nak kata mari soalan. Baik, kalau gitu ni soalan terakhir insya-Allah. Nah, dia kata kita nak niat puasa cut mekun.แล้วตื่นเช้ามาเราไม่พอสอ Korang ini cut pin dak. Jadi misal kita nak puasa hari ni kita niat semalam. Tiba-tiba hari ni kita batal. Sekalian batal ataupun terbatal. Ada dia. Maka kira tak qada ya.
Kira tak qada ya, tak bayar lagi hutang. Lepas tu dia tambah semula ke tak? Tambah sehari lagi nah. Jadi 2 hari nah, tak. Tu dia misal kata kita ni kena bayar, kita tak puasa Ramadan ni hari. Hak orang panggil ni puasa lepas kita tak puasa ni hari. Maka kena puasalah. Lepas kita niat semalam. Tiba-tiba hari ni kita batal. Maka dikira tak bayar hutang. Lepas tu ada apa hari? Puasa kita tu hak hutang. Ni hari tu tak ada. Jadi 7 hari dak lah. Ni hari tu je. Tu dia. Tu lah lebih kurang. Dah, tu dia. Maka masa pun siapa dah. Maka insya-Allah jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.